Takut. Perasaan takut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketakutan itu? Salah satunya melalui penyakit. Sebab itu apabila munculnya penyakit ini, manusia berada dalam ketakutan. Demikian Al-Quran menyebut, minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal. Selain daripada ketakutan, al-ju', kelaparan. Kelaparan. Dan kita tengok di tempat yang munculnya penyakit ini, berlaku krisis makanan. Yang kedua, Quran kata wa naqsim minal amwal. Wa naqsim minal amwal. Apa dia? Kekurangan, naqs, kekurangan amwal, harta benda. Dan kita menyaksikan bagaimana benarnya Al-Quran itu apabila Allah menghantar ujian ini, kesan dari sudut kerugian sangat besar. Kerugian yang dialami oleh manusia bukan sahaja minal amwal wal anfus, kematian. Sebab itu orang Islam apabila diuji atau berhadapan dengan sesuatu, dia balik kepada Al-Quran, dia melihat Al-Quran, dia akan menjumpai jawapan kepada keadaan tersebut. Sebahagian daripada aturan Tuhan. Lebih menakutkan bala ataupun musibah ini tidak hanya terkena kepada orang-orang yang zalim dan melakukan maksiat. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari di bawah bab Kitabul Fitan, kalau tuan-tuan buka dalam Sahih Al-Bukhari di dalam Kitabul Fitan, kitab yang menceritakan tentang ujian, fitnah, Al-Imam Al-Bukhari dia bawa antara ayat Quran ataupun antara dalil yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, dalil-dalil yang dia bawa dalam tu berhubung dengan amaran daripada Allah kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Allah kata wattaqu, hendaklah kamu takut dan hendaklah kamu berjaga-jaga apabila menimpanya ujian tersebut, la tusibanna alladhina zalamu minkum, ia tidak hanya terkena kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat daripada kalangan kamu semata-mata. Bila dia turun, Quran yang sebut. Quran yang sebut. Pasal itu orang kata, pasal apa? Mekah pun kena. Orang pergi Mekah pun kena. Orang buat ibadat pun kena. Tempat Mekah yang suci, yang Allah jaga pun kena. Apabila balak tu turun, pasal itu tuan-tuan, kita tak boleh mendiamkan kemungkaran. Kerana apabila balak musibah seperti ini turun ataupun diberikan oleh Allah, kita saksikan dia tidak hanya kena kepada orang-orang yang zalim. Keseluruhan manusia, sama ada yang beriman, yang tak beriman, bila dia turun dia kena semua. Adapun bagi kita, sikap kita, yang pertama, Quran dan sunnah mengajar kita untuk mengambil sikap berhati-hati. Pasal itu dalam hadis Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ketika dia nak pergi ke Syam,
Dia dengar berlakunya ta'un. Berlaku ta'un di Syam. Wabak ta'un. Ramai juga sahabat yang meninggal, antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Juga dia mati kerana ta'un. Ramai sahabat mati kerana ta'un. Umar, seperti mana yang kita baca dalam hadis yang masyhur, dalam riwayat yang terkenal, dia panggil sahabat dan dia bincang. Ini sikap kita. Dia kata, apa kita nak buat? Sama ada kita pergi juga ke Syam yang sekarang ini dilanda. Pasal itu Umar satu manusia yang banyak pendapat dia, apa kita panggil ilham, dia punya insting, dia punya firasat. Firasat dia tu tepat dengan apa yang Allah nak. Sehingga ada orang menulis tentang muwafaqat Umar. Benda yang Umar kata sama atau bertepatan dengan apa yang Allah nak. Sehingga Nabi kata, kalaulah ada Nabi selepas daripada aku, tidak ada orang yang paling layak melainkan Umar. Umar ni seakan-akan dia tak dapat wahyu, tetapi perkataan dia, pandangan dia seperti wahyu. Banyak tindakan dia Allah turun setuju, sokong. Muwafaqat, tepat, sama Umar. Nanti kita baca sikit, malam ni pun ada sikit tentang dia. Sahabat terbahagi kepada dua pihak. Satu kata kita pergi, satu lagi kata kita balik ke Madinah. Umar mengambil sikap kita balik. Kemudian barulah tuan-tuan dengar sahabat mari kan. Bila Umar dah putus kata kita balik, tengok perkataan Umar. Perkataan Umar. Tengok perkataan Umar. Bila ada orang tanya dia, adakah engkau nak lari daripada takdir Allah? Adakah engkau nak lari daripada takdir Allah? Pasal apa kita nak takut? Membujur lalu melintang patah. Kalau Tuhan kata kena, duk tang mana pun kena. Lebih kurang macam tu lah. Ni nak lari buat apa? Ni saya nak perbetul. Pasal kadang-kadang setengah orang dia sikap dia tak apa nak tepat lah. Dia berkata seakan-akan macam tu lah. Bila Umar cancel, Umar ambil keputusan patah balik sebab wabak tengah tersebar, ta'un amwas, ta'un tengah duk banyak. Umar kata kalau kita pergi cari penyakit. Adakah engkau nak lari daripada ketetapan dan ketentuan Allah? Seolah-olah engkau takut. Kita pergilah. Yang lain kita apa? Serah kepada Allah. Kita biar Allah yang tentukan. Kita biar Allah yang tetapkan. Umar kata apa? Ini kepahaman yang kita kata sahabat yang dalam. Sahabat yang bila Nabi sebut itu dia faham betul. Pada itu kepahaman sahabat ni kepahaman yang betul, yang benar. Dia kata apa? Kita lari, memang kita lari. Dia kata kita lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah yang satu lagi. Tuan-tuan dapat tak? Tuan-tuan boleh faham tak? Kita lari daripada takdir Allah kepada satu lagi yang juga takdir Allah. Macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan, yang naik kapal terbang masa hilang dulu, okey, masa hilang dulu, mereka naik dengan takdir Allah. Mereka pergi naik tu, mereka pun tak tahu, mereka pergi hilang takdir Allah. Yang tak pergi tu, itu juga
Yang Allah pilih naik dengan yang tak naik itu juga kedua-duanya dalam takdir Allah. Maksudnya dah kita dengar di sana ada penyakit, dah kita dengar di sana ada wabak, dah kita dengar di sana ada penyakit, masalah balak, kita lari, kita tak pergi situ. Artinya yang membuka hati kita, yang menggerakkan untuk kita tak pi, yang pilih untuk kita tak pi, yang selamatkan kita daripada tak pi itu siapa? Siapa dia tuan-tuan? Allah juga. Sebab itu dalam Islam, takdir bukan bermaksud membujur lalu melintang patah dah. Takdir mengajar kita untuk cerdik. Takdir mengajar kita untuk cerdik. Sebab pergi dengan tak pergi, pasal itu manusia ada pilihan. Umar kata memang kita tak pergi. Tak pergi itu takdir Allah. Kita balik. Balik itu juga siapa dia yang tak pergi, takdir Allah. Kita balik pergi Madinah ni takdir siapa? Yang tulis mereka patah balik itu siapa? Tetap dalam tulisan Allah, tetap dalam ketetapan Allah, tetap dalam takdir Allah. Maka sebab itu tak ada dalam Islam istilah apa? Bunuh diri atau pergi serah diri, tak ada. Sebab itu Nabi kata yang duduk dalam tu jangan keluar, dan yang tak masuk lagi jangan duk pi. Al-wiqayah khair min al-ilash. Kita selalu sebut prevention is better than cure. Lebih baik kita mencegah. Dia kata kalau kita pedua-pedua pun nak mati, dah itu soal lain. Ramai juga mati tak kena penyakit tu pun, mati cara lain, mati accident, mati juga. Tapi hadirin mukminin, demikian agama mengajar kita. Itu satu. Yang kedua, dalam keadaan sekarang kita kena ikhtiar dalam dua cara. Satu, ikhtiar yang kebersihan itulah. Tuhur syatrul iman dalam riwayat Muslim. Bersih, basuh tangan, semua dalam Islam kan, dia suruh kita basuh tangan, wuduk dan sebagainya. Yang kedua, pesanan saya lah, sekarang ni dia semakin teruk, dia semakin sakan. Salah satu cara Allah nak jaga kita, Nabi sebut kepada Ibn Abbas dalam riwayat Tirmizi. Sekarang kita nak jaga, kita jaga, tapi siapa kita nak jaga? Kita nak Allah jaga kita. Macam mana kita nak Allah jaga kita? Nabi kata dekat Ibn Abbas, ni tuan-tuan semua balik pesan ke ahli keluarga. Nabi kata ke Ibn Abbas, ya ghulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Dalam keadaan sekarang ni, dalam situasi sekarang ni tuan-tuan, bila kita baca, bila kita tengok kan macam mana kawan tu boleh terkena, macam mana kawan ni boleh terkena. Saya tak maulah main teori-teori merepek apa semua tu yang mengarut sekarang ni, semua immunity apa semua, ini semua tak ada kerja punya kerja, duk buat rekod. Balik pada Quran. So sekarang penjagaan yang terbaik, pemeliharaan yang terbaik daripada Tuhan yang buat penyakit tu. Nabi kata ke Ibn Abbas, ihfazillah, engkau jaga Allah, yahfazka, dia akan jaga engkau. Dalam keadaan sekarang, dalam situasi sekarang tuan-tuan, tolong pesan pada ahli keluarga kita, jaga Allah. Macam mana nak jaga Allah? Dihuraikan oleh para ulama, jaga apa yang Tuhan suruh dan jaga apa yang Tuhan larang, sebagai balasannya dia jaga kita. Dan kalau engkau jaga Allah, kata Nabi kepada Ibn Abbas, tajidhu tujahak, engkau akan dapati dia berada di hadapan engkau. Apa maksud hadapan engkau? Maksudnya tak ada benda yang akan kena kat kau.
Tapi dalam maksud Nabi kata ke Ibn Abbas tu, sebelum Tuhan nak kurniakan pemeliharaan hifzillah tu, penjagaan Allah itu, kau kena jaga Allah. So dalam keadaan sekarang tuan-tuan, semayang kena jaga, amalan-amalan lain kena jaga. Mudah-mudahan ini menjadi asbab, menjadi faktor Tuhan kurniakan pemeliharaan dia pada kita. Di samping kita baca doa, kita zikir, kita apa semua tu, serah pada Allah. Saya duk ni, tuan-tuan, kalau kita fikir kan, patut kita mau kata lagu ni lah. Ni yang Saudi pergi duk tutup buat apa? Orang nak pergi buat umrah, takkan nak pergi buat umrah Tuhan tak jaga. Mau kalau kita fikir lagu orang hak tak habis akal ni, dia kata ni kita nak pergi tempat elok ni, Tuhan jaga. No, dia bukan soal tempat elok, dia bukan soal nak pergi buat umrah. Dia soal apa? Soal kita beriman dengan asbab. Maka dalam hadirin hal ni, bila Umar buat keputusan, marilah sahabat kata, aku mendengar Nabi SAW kata seperti mana yang Umar kata tadi, bila kau dengar, kau jangan pergi, orang yang duduk dalam tu jangan keluar. Demikianlah agama. Dalam hal-hal lain pun, takdir ketentuan Allah, tapi usaha di pihak kita ada. Wallahu a'lam. Hadirin mukminin, sekarang kita masuk kepada tajuk kita malam ini, berhubung dengan fiksirah ataupun pengajaran daripada sirah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bab yang akan kita bincang pada malam ini berhubung dengan masuknya Islam Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah ni di antara bapa saudara lah, atau bahasa kita pak menakan lah, yang masuk Islam. Hamzah bin Abdul Muttalib, yang mana dia masuk Islam dan akhirnya dia terkorban sebagai salah seorang daripada syuhada, mati syahid. Cuma malam ni kita nak tengok sikit aja bagaimana dia masuk Islam, bagaimana dia dapat hidayah, bagaimana terbuka pintu hati dia untuk mengucap kalimah syahadah, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Sebab kita nak belajar daripada peristiwa itu. Tuan-tuan tahu macam mana dia masuk Islam? Dia di antara yang awal masuk Islam, Hamzah. Pak menakan Nabi ni ramai, ada yang masuk, ada yang masuk awal, ada yang masuk lewat, ada yang tak masuk langsung, ada yang tak masuk lawan, ada yang tak masuk tapi jaga. Dia banyak pasien. Masuk awal Hamzah, tak masuk langsung macam Abu Lahab, tak masuk langsung. Lawan pula tu. Ada yang tak masuk tapi tak lawan, Abu Talib. Semua level ni bukan level hok jenis bau-bau bacang, level hok ujung-ujung ekor ni. Level parah pak menakan ni. Pak menakan ni dalam Islam, Nabi kata apa? Kedudukan bapa saudara ni selevel dengan kedudukan bapa. Kan? Bapa saudara ni. Pak menakan lah bahasa kita ni. Kan? Kita tengok. Hamzah. Dia sebelum masuk Islam pun dia memang antara tokoh besar di kalangan musyrikin Mekah. Pasal dia pun keturunan bangsawan. Abdul Muttalib ni dia keturunan pemimpin, keturunan apa? Daripada Quraisy. Pasal itu Nabi kata a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu daripada Quraisy. Masa tu ketuanan Quraisy. Dia tak ada ketuanan Melayu. Ketuanan Quraisy. Maksudnya kalau siapa yang nak jadi tuan ni, kalau mari daripada Quraisy, orang tak petikai. Pasal memang keturunan bangsawan, keturunan orang kepimpinan. Tapi mai kalau siapa nak jadi pemimpin tak tahu mana hala mai ni, orang tak apa nak respect lah. Masa tu lah. Masa tu. Okey. Pendek cerita, Hamzah dia masuk Islam
Tuan-tuan kena dengar bagi elok. Ini juga satu benda yang menarik. Dia masuk Islam bukan kerana kebenaran Islam. Dia masuk Islam tu bukan kerana kebenaran Islam, bukan kerana dia yakin dengan Quran. Tak. Dia masuk ke apa? Dia masuk ke dia sayang kat Nabi, lepas tu orang buat tak ketahuan dekat Nabi, oleh kerana dia pok menakan Nabi, dia masuk, dia nak habaq kata hampa jangan duk kacau, akulah bersama dengan Muhammad. Bukan pasal dia percaya Quran, bukan kerana dia hafal Quran, bukan kerana dia dengar ceramah, bukan kerana dia percaya dengan apa dia ni hak Nabi bawa pun. Pasal kes dia dah kena mengena dengan Nabi, dia masuk Islam. Lepas tu baru dia okey. Tuan-tuan, nampak? Banyak orang cerita lah. Setengah orang ni dia sokong satu orang bukan kerana perjuangan, tapi kerana apa? Ni kita cakap soal umum lah, soal umum. Setengah orang dia sokong kawan tu bukan kerana perjuangan, tapi kerana apa? Dia beradik. Dia UMNO, tentu anak menakan dia ambil calon PAS. Dia akan pekah anak menakan dia. Sahih lah. Tak ada mohong lah. Dia tahu macam mana ni anak menakan hang ambil calon tapi PAS hang UMNO dululah lah okey dah. Ramai lah kita jumpa dulu tu. Saya bagi contoh politik tu. Saya bagi contoh politik tu, saya kita bagi contoh agama pula. Dia tahu aku memang aku hang turis belah kanan hijau, hang turis belah kiri putih. Aku memang mati duduk balik, aku tak tukar parti lah. Tapi aku pangkah, aku tang pangkah ni aku abang dia terang, aku pangkah dia. Anak adik aku. Adik aku belum mati pun dia habaq dah hang tolong tengok sama anak menakar ni. Memang aku pangkah. Soal parti tu soal lain lah, tapi kami adik-beradik. Tentang demikian. Sebab itu kita kata kadang-kadang asabiyah soal melihat kepada warna kulit, melihat kepada darah keturunan, melihat kepada hubungan kekeluargaan, tidaklah dalam semua bab agama tak bagi. Taklah dalam semua bab tak bagus. Dalam politik kadang-kadang dalam bertengkar pun dia ada kena-mengena sikit. Orang kata apa? Langkah tak pi ya. Itu satu contoh politik. Dia bagi tengok orang umum calon. Kan? Kalau dia duk lawan tengok umum calon dia beradik dia. Kalau dia tak lawan pun dia akan sengak. Dia tahu aku tengok orang tak turun kempen, tak apa hampa. Aku nak kata dia beradik aku berdiri. Pasal itu kadang-kadang faktor menang ni, menang 20 undi, 30 undi. Macam mana dia tu boleh menang 20, 30 undi? Kutik dia beradik dia, tu undi dia beradik. Ini pun tuan-tuan kena ambil kira. Kadang-kadang setengah tu imam kan, tu imam setengah tempat lah tu imam. Sokong mati-matian. Jangan duk kacau tu imam kami. Dia berkata yang kepala surah derah tu, mayang Jumaat pun tak kelih. Tu semangat dia pertahan tu imam dia. Dialah pok menekan dia. Nampak. Dia tak mayang, dia pun tak tahu apa pakai, tapi jangan duk main pok menekan aku. Satu bab. Dalam agama pun tuan-tuan banyak saya dengar dia tahu bapa pahaman lain. Anak mungkin bawa pahaman lain. Ini bukanlah agama lain, pahaman. Kadang-kadang perbezaan lah, macam perlis kita kan ada pahaman baru, pahaman lama, apa semua. Ni tuan-tuan semua faham lah. Saya tak ada masalah kan. Kadang-kadang anak dia mungkin pergi mengaji setengah tempat, balik mai berbeza dengan pegangan pak, berbeza dengan ajaran pak dia. Mungkin perbezaan pandangan pak, mazhab ke apa ke. Banyak orang kalau saya nak buat contoh, tuan-tuan pun saya duk sebut ni, duk kenyih, duk tengok kau tu, duk kuik kau tu. Tu. Contoh, memang contoh duk ada dalam kampung kita. Bukan kampung ni, maksud kampung tu contoh dalam tempat kita lah. Tetapi tuan-tuan, dia sokong juga. Dia tahu macam mana? Dia tak apalah. Dia pun jadi lembut leher macam mana? Pasal yang mengajar tu mungkin yang bawa ajaran tu anak dia. Dan sesengah orang pun dia bukan tahu pun kawan tu ngajar apa. Setengah orang tu dia kan tahu pun kawan tu bawa apa. Tapi oleh kerana kawan tu ada, dia ni anak tu guru. Habis. Yang saya nak kaitkan, Hamzah boh awal masuk Islam pun kes dia beradik ya.
Dan satu benda yang menarik, fiqh sirah ni, satu benda yang menarik tuan-tuan, kita jangan judge, jangan duk nilai pasal apa kawan tu masuk Islam, biar pi kat dia. Tuhan pun tak ambil bab tu. Sebab orang nak dapat hidayah, orang nak masuk Islam, kalau kita baca dalam sejarah banyak kes. Pasal tu orang bila masuk Islam, kita tak payah duk petikai. Dia ni pasal nak menikah dengan anak orang Melayu ni, kan nak masuk sangat. Tuan-tuan tahu hidayah ni Tuhan nak bagi kot lorong mana? Tuan-tuan tahu tak hidayah ni nak mai kat kita? Tuan-tuan pun saya tak tahu. Banyak juga saya jumpa. Ni macam mana yang boleh duk ikut mengaji ni? Saya sebenarnya pun tak berapa nak berkenal dengan ustaz. Bukan berkenal sangat. Saya duk mengaji tempat lain. Lepas tu, dah lepas laki saya mati, menikah dengan Haji ni duk ikut mengaji ustaz. Saya pun dia bawa saya ikut. Oh. Cikgu Mai tak apalah laki bini ikut saya. Memang pengikut setia. Tapi tu pun kalau ada juga yang duk mengaji dengan kita. Duk mengaji dengan kita. Lepas tu dia boleh bini, yang bini tu tak suka dengan kita, dia ikut bini. Jahanam. Yang ni pun dia panggil coronavirus. Coronavirus. Dia corona. So pasal tu sebelum nikah mai temu duga dengan kita. To make sure dia tak tukar parti. Kalau dia boleh tarik, dia kata tak ni saya boleh tarik seorang, dia ni mengaji, dia menikah dengan saya bawa main mengaji dengan ustaz, alhamdulillah bertambah jemaah. Ada yang bertambah, yang tak bertambah. So tuan-tuan, hidayah dia boleh datang dalam banyak cara. Islam boleh datang melalui jalan perkahwinan, Islam boleh datang dalam jalan perniagaan. Mungkin dia berniaga dengan kita ke apa bala apa semua kan. Banyak sebab mah. Pendek kata, jangan nilai orang di awal cerita. Saya nak kata apa? Jangan nilai orang di awal cerita. Nilailah dia di akhir cerita. Kerana awal tidak menentukan apa-apa. Boleh jadi dia masuk Islam kerana adik-beradik. Dia masuk Islam kerana dia nak menikah. Ada. Tapi di akhirnya dia jadi orang yang hebat. Saya nak baca kat tuan-tuan satu cerita yang macam selalu saya duk baca kat tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan bisa dengar. Tapi saya nak abang bahawa Hamzah ni, saya cerita sikit Hamzah, lepas tu kita baca kawan ni. Lebih kurang. Maksudnya apa? Asalnya kedua-duanya tidak masuk Islam kerana Islam itu sendiri, tapi dia masuk Islam kerana dunia. Kita buh dunia lah. Nak menikah tu dunia lah. Lepas tu adik-beradik ni keduniaan. Soal keduniaan. Dia masuk Islam memang kerana dunia. Memang kerana habuan. Memang kerana tujuan lain. Tetapi akhirnya dia menjadi orang yang hebat Islamnya. Pasal itu tuan-tuan, kita tak boleh nilai orang awal-awal ni. Kan? Dikatakan dalam riwayat yang disebut oleh Kutubus Sirah, demikian riwayat-riwayat athar dan sebagainya, menyebut bahawa Hamzah ni bila dia balik daripada satu perjalanan musafir, orang repot dekat dia. Orang repot. Dan tuan-tuan kena tahu, Arab ni dia sangat dari sudut klan, kabilah, dari sudut pok, mereka sangat kuat lah, mereka sangat hebat. Mereka sangat, pasal tu di hujung-hujung mereka tu alu, keluarga tu mereka ambil erti. Salah silah nasab tu memang sakal lah. Dia tak macam orang Melayu sikit, dia lagi kuat. Okey. Bila dia balik orang habaq dekat Hamzah, masa tu dia belum Islam. Orang habaq dekat Hamzah, kata Amr bin Hisham, Abu Jahal maki yang nak menakan hang, dia pergi duk buat tak ketahuan, dia pergi duk pukul yang nak menakan hang. Dia repot dekat dia. Masa tu dia belum Islam. Dan dia tahu Nabi SAW bawa ajaran yang menentang ajaran tok nenek dia, menentang ajaran nenek moyang dia. Dia tahu. Dan dia tak masuk Islam, dia tak ikut Nabi. Tetapi dia tak boleh terima orang buat nak menekan dia. Atas tu je. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab sirah, demikian disebut dalam riwayat. Akhirnya dia ambil tindakan. Dikatakan sebelum ni dia akan balik, dia akan pergi tawaf. Kali ni dia tak pergi tawaf, dia dengar-dengar, terus dia pergi cari Abu Jahal. Dia pergi cari Abu Jahal. Abu Jahal hina Allah dak. Abu Jahal hina Islam dak. Abu Jahal hina anak menakan aku. Pertimbangan dia masa tu bukan pertimbangan Islam. Penilaian dia, untuk bela dia, yang dia nak pergi ambil tindakan ke Abu Jahal tu bukan kerana Islam, bukan kerana Islam, tapi kerana anak menakan dia.
Dia kata mana dia Abu Jahal duduk tahu mana? Dia berkata Abu Jahal duduk dalam Masjidil Haram. Tuan-tuan jangan duduk terkejut pula. Macam mana Abu Jahal duduk dalam Masjidil Haram? Dia lah masa awal-awal tu segala mak nikah semua duduk dalam Masjidil Haram. Pasal tu tak payah duduk heran kalau kata darai bapuk pi tak jadi apa. Abu Jahal sebelum tu duduk pun tak jadi apa. Abu Jahal lagi teruk. Pun dia tak jadi apa. Duduk relax dalam tu. Dia masuk terus dia pegang kayu, dia katok kepala berdarah. Dia kata siapa nak mangkit? Hamzah. Kemarahan dia itu kerana Abu Jahal buat anak menagan dia. Tuan-tuan apa jadi? Dia kata dengar hari ni, semua yang ada aku mengisytiharkan, aku ikut apa yang Muhammad bawa. Tindakan dia tu nak habaq, dia marah, dan sekarang dia bersama dengan Nabi Muhammad, dia akan mempertahankan Nabi Muhammad, dia bersama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itulah titik mula hidayah menyapa Hamzah bin Abdul Muttalib, kerana hubungan kekeluargaan itu untuk mempertahankan Muhammad. Dia masuk Islam, akhirnya dia menjadi penghulu orang mati syahid, mempertahankan Islam. Allah memberi hidayah melalui banyak jalan. Pasal tu kadang-kadang tuan-tuan kita tak tahu satu orang nak berubah tu kod mana. Hadirin mukminin, demikian juga yang tadi Hamzah pasal hubungan kekeluargaan, dia dapat hidayah masuk Islam. Kalau saya boleh kongsi malam ini satu benda yang juga menarik berkaitan dengan Ummu Sulaim, mak Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ummu Sulaim, tuan-tuan kenal kan Ummu Sulaim? Pendek cerita lah, pasal kita bukan nak cerita Ummu Sulaim, tapi cerita Ummu Sulaim ni dia ada lebih kurang manfaat, faedah dia macam cerita Hamzah tadi. Tuan-tuan tahu tak, Ummu Sulaim sebelum dia berkahwin yang laki baru ni, laki dia tak masuk Islam. Tak masuk Islam lah, kan? Tak masuk Islam. Okey, suami pertama dia Malik bin Nadar, tak masuk Islam. Lepas tu dia pun bercerai lah. Cerai ni dia tak, laki dia tak masuk Islam. Ummu Sulaim ni satu wanita cantik, janda yang sangat digilai oleh ramai orang. Seperti mana dalam riwayat An-Nasa'i, kan? Okey, ramailah yang minta dan ramailah yang masuk nak try dia, nak cuba dia, nak kahwin dengan dia lah. Antaranya Abu Talha. Pendekkan cerita, Abu Talha ni pujuk dia nak kahwin dengan dia apa semua. Dia kata apa? Dia kata engkau seorang yang kaya. Abu Talha seorang yang kaya, seorang yang hebat, seorang yang ada kedudukan. Dia tahu nak apa? Aku nak bagi. Yang penting aku nak menikah dengan hang. Oh, ni kira orang angau. Angau ni jangan main-main. Mandi tak basah, makan tak lena. Makan tak kenyang, tidur tak lena. Ada orang tanya, boleh kita berkenan kat orang? Tak salah. Kita keluar tajuk sikit. Boleh kita berkenan kat orang. Memang kita sebelum kahwin kita lahir daripada cinta. Pasal tu Nabi kata lam nara mutahabain mithlan nikah. Nabi kata memang perasaan cinta tu ada. Perasaan cinta kasih tu ada. Yang sebenar-benar cinta tu nikah lah. Tapi sebelum nikah tu dia cinta, kan? Ada orang kata bercinta selepas nikah, tu saya tak maulah lah. Tapi satu orang dia nak pergi menikah dengan satu orang, mesti dia mula dengan cinta. Mesti dia mula dengan cinta. Pasal tu Nabi suruh pergi tengok. Untuk apa? Untuk nak timbulkan rasa cinta. Jadi kalau kata anak tuan-tuan kan, macam saya sebut, tuan-tuan ke dirilah ada berkenan dengan siapa-siapa, ia bukanlah satu dosa di sisi Tuhan. Saat ni tuan-tuan tengok satu orang, tuan-tuan berkenan, tuan-tuan rasa geram dekat dia, tuan-tuan pun astagfirullah ustaz, saya nak kena sembahyang taubat. Dah, itu bukan dosa. Cinta, bahasa cinta ia bukan dosa. Mencintai seseorang itu bukan dosa. Cinta kat seorang itu bukan dosa.
Cuma dosanya bila? Bila dia menyalurkan cinta itu dalam jalan yang haram. Jadi maksud kalau tuan-tuan cinta tak berdosa. Halalkan cinta tu. Itu poin dia. Dia pergi habang dekat Ummu Sulaim, dia berkenan. Ummu Sulaim pun kata tak apalah kalau hang berkenan, tapi hang tak Islam. Aku ni Islam, mana boleh kahwin? Dia kata kalau hang nak, kalau hang nak menik, hang betul-betul teringin berkenan dekat aku, nak memperisterikan aku, hang masuklah Islam. Dia pun pendekkan cerita, dia masuk pasal dia nak menikah. Kalau dia tak masuk, dia tak boleh kahwin. Tidaklah Nabi SAW panggil dia, "Oi, hang dengar kata nak menikah ni, masuk Islam pasal nak menikah ni." Astagfirullah. Tukar niat, ubah niat. Tak. Nabi tahu dia nak menikah dengan Ummu Sulaim. Dan akhirnya Ummu Sulaim ni dapat anak apa semua. Tapi saya nak cerita, awalnya dia masuk Islam. Dikatakan, bila tuan-tuan baca tentang kisah Ummu Sulaim, mahar yang paling mahal dalam sejarah manusia, mahar Ummu Sulaim. Apa dia? Mahar Islam. Dia mensyaratkan nak kahwin hang kena Islam, mahar dia. Dia tak mau emas, dia tak mau harta, dia tak mau perak. Dia mau hang Islam saja. Hang Islam aku menikah dengan hang. Tu syarat aku. Tu dia tuan-tuan, betapa besarnya. Dia dapat menghidayahkan, dia dapat mengislamkan satu orang. Kita bagi laluan pada azan, sekali kita sambung sikit tentang Hamzah bin Abdul Muttalib.
Bismillah. Kita sambung sikit tentang sirah Islamnya Hamzah dan fiqh ataupun pengajaran daripada Islamnya Hamzah. Hamzah orang yang hebat masa dia jahiliyah. Ini satu benda yang bagus. Hamzah, Umar, Abu Sufyan, ini semua jaguh masa mereka kafir lagi. Mereka ni bukan hebat masa lepas masuk Islam. Umar sebelum daripada dia masuk Islam, dia memang jaguh dah. Dia memang hebat, kepala dah. Hamzah dah memang terkenal. Bila mereka ni masuk Islam, pasal itu Nabi di antara target dakwah dia target, dia sasarkan golongan yang ada kedudukan, golongan pemimpin, pembesar. Lau amana ashiratal yahud la amana al yahud. Kalau beriman kepala-kepala Yahudi tu, yang hujung-hujung ekor ni semua ikut. Pasal itu tuan-tuan baca dalam sejarah orang Melayu kan, agama orang Melayu atau agama orang-orang kita dulu ni, dia ikut agama raja, dia ikut agama sultan. Pasal itu bila Islamkan raja dia, yang lain pun ikut raja. Depa bukan tahu apa, depa ikut raja. Kan tuan-tuan pun baca para meswara punya Hindu apa bala masuk Islam, Sultan Muzaffar tukar nama, yang hok bawah-bawah ni pun semua ikutlah. Pasal itu Nabi di antara aim target dia, pasal itu tuan-tuan baca tak? Pasal apa Nabi masa Abdullah bin Umi Maktum mai jumpa dia tu, mai jumpa Nabi tu, Nabi bukan tak layan, tapi Nabi macam tunggu sat. Nabi kata duduk sat. Dia kata pasal dia tengah duduk bercakap dengan pembesar. Abdullah bin Umi Maktum ni dah selesai ada orang kita dah. Ni kita duduk deal, duduk dakwah pembesar ni. Kalau depa masuk Islam, satu bukan untuk Nabi. Depa masuk Islam kalau projek banyaklah boleh kat Nabi. Tu kita. Nabi dia kempen tu pasal apa? Bila masuk pembesar ni, masuk orang yang ada kedudukan ni, masuk tokoh-tokoh ni, yang di bawah tu akan masuk bersama. Ini matlamat dakwah. Dia bukan nak tengok habuan tu, tapi dia nak tengok kesan, impak daripada Islamnya. Pasal tuan-tuan, bila masuk Umar, bila masuk Hamzah, dia dah jadi satu kekuatan untuk Nabi. Sehingga sahabat kata kami sebelum masuk Umar tak ada rasa takut, tak tahu nak habaq lah, rasa lekeh. Masuk Umar, dia mai satu rasa kembang, rasa berani. Bukan berani pasal Umar tu ada kesan tu. Tuan-tuan, bila masuk Hamzah ni sakan tau, dia hebat, dia orang berani. Pasal itu dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata wan nasu ma'adin. Manusia ini seperti ni emas. Yang duduk emas ni dia kena gali duduk dalam selut. Emas ni dia duduk dalam selut. Dia duduk dalam ma'adin, galian. Dia duduk emas ni duduk dalam selut ke duduk dalam apa orang korek, dia tetap bersinar. An-nas ma'adin. Manusia ni kalau dia hebat, hang tauk pitang mana pun, dia tetap bersinar, dia tetap gemerlap. Dia bukan gemerlap bersinar ataupun gah tu kerana faktor, kerana dia tu. Manusia tu macam tu. Pasal itu Nabi kata khiyaruhum fil jahiliyah. Orang yang hebat, orang yang berani, orang yang terbaik ketika dia kafir, ketika dia jahiliyah, dia juga akan hebat kalau dia masuk Islam, apatah lagi dia faham agama. Ini yang berlaku kepada Hamzah, ini yang berlaku kepada Umar, ini yang berlaku kepada Abu Sufyan. Mereka memang pemimpin, memang kepala, memang hebat masa jahiliyah, masuk Islam. Tuan-tuan dengar saya kata kata-kata ni menarik, bukan kata-kata saya, kata-kata yang menarik lah. Ada orang, tuan-tuan kena dengar elok-elok ni, kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah ni dia kena dengar, dia kena renung, dia kena fikir. Sekali tuan-tuan dengar, tengok lampu cendelia. Dia kena tadabbur. Ada manusia yang dia hebat kerana jawatan.
Dia tu tak ada siapa pun, dia tu lekeh, dia tu ceroy, dia tu tak lekeh, tak ada siapa pandang. Tapi bila dia duduk di jawatan itu, orang nampak, orang respect, orang rasa dia besar. Ini kategori biasa. Kategori biasa, orang yang gah, hebat ataupun nampak kemah kerana jawatan. Dia tu tak ada apa-apa, tapi bila dia duduk di position tu, orang rasa dia hebat. Bukan hebat tu itself. Orang putih kata bukan dia hebat tu kerana itself, bukan kerana diri dia, tapi kerana kedudukan tu. Ini biasa. Ini ramai. Ini tepi-tepi jalan banyak. Tuan-tuan pergi ambil lah kutik siapa-siapa, pergi lantik dia jadi apa-apa, hebat. Tetapi kita nak yang luar biasa. Siapa yang luar biasa? Luar biasa yang Nabi sebut ni lah, yang jawatan itu hebat kerana dia duduk di situ. Ada beza. Satu orang yang hebat kerana jawatan tu, bukan kerana dia. Tapi ada satu lagi golongan, satu lagi manusia, yang ni yang luar biasa, yang ni yang tak ramai orang ada, yang hebat bukan kerana kedudukan itu, tapi kerana dia yang duduk di situ. Maksudnya kalau dia tak duduk di situ sekalipun, dia tetap hebat. Ini luar biasa. Inilah Islam. Islam. Ini Islam. Hang atas kan hang bawa, bila bawa Islam. Tuan-tuan dengar Umar kata apa? Umar kata apa? Ini yang Umar kata ni. Dapat tak tadi hak analogi saya bagi tu? Ada dua benda tu. Umar kata, terkenal, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, kata-kata Umar ni, kata-kata yang sangat masyhur. Bila dia pergi ke Baitul Maqdis, dia pakai, Umar ni macam Nabi lah, pakaian dia biasa. Setengah orang dia hebat kerana pakaian, setengah orang dia pakai apa pun dia memang nampak hebat. Itu Umar. Dia pergi. Sahabat-sahabat yang ada berkata, Umar kau pakai elok sikit, kau khalifah, pendek cerita lah, kau khalifah, kau orang besar apa semua ni, nak terima kunci Baitul Maqdis ni. Jatuh Baitul Maqdis di tangan Umar. Umar kata apa? Nahnu qaumun, kita adalah bangsa, a'azzanallahu bil Islam. Umar kata dekat sahabat-sahabat yang suruh dia pakai elok, suruh pakai megah, suruh pakai hebat. Tak salah pakai hebat, pakai megah ni. Tapi kadang-kadang orang ni, dia kalau dia lekeh, dia hang pakai apa, hang buat lagu mana pun orang nampak dia tak ada haibah tau. Setengah orang pemimpin ataupun siapa-siapa ni, kita tengok dia ada ketokohan. Dia tu ada nampak ketokohan, nampak firm, nampak leadership tu. Setengah orang kita tengok, alah, yang ni yang Umar kata tu. Satu manusia dia tak hebat kerana pakaian dia, dia tak hebat kerana kereta dia, dia tak hebat kerana rumah dia. Umar kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita Allah angkat dulu, kita kaum yang teruk, bangsa yang barbarian, bangsa yang kira duk perang, kira duk bunuh, kira tak ada tamadun ni. Silap sikit kira nak berbalah, silap sikit kes kambing pun berperang. Tiba-tiba Tuhan mai, kita angkat, kuasai dunia. Pasal apa? Orang pandang kita, orang mengaji bahasa kita. Pasal apa? Pasal Islam lah. Bukan pasal Arab. Kalau Quran tak turun dalam bahasa Arab, kita ingat kita pun tak mengaji bahasa Arab. Umar kata, nahnu qaumun a'azzanallah. Allah muliakan, izzah. Allah muliakan kita dengan Islam. Famahma nabtaghi ghaira a'azzanallah adhallanallah. Kalau kita lah nak piduk megah dengan benda lain, Tuhan akan hina balik kita. Satu Islam. Hadirin mukminin, Hamzah orang berani. Dalam Quran apabila sebut tentang tentang Hamzah ni, itu rahmat untuk Islam. Pasal itu orang berani ni, orang-orang gedebe ni, orang-orang yang ni bila masuk Islam, Nabi suka. Dalam surah Al-Hajj ayat 19 Allah Subhanahu wa taala sebut, hadzani khasman ikhtasamu fi rabbihim
Ini adalah dua puak yang mereka itu bertengkar mengenai Tuhan mereka. Abu Zar dan sahabat-sahabat yang lain menyebut ayat ini berkaitan dengan Hamzah dan Ali ketika peperangan Badar. Allah angkat Hamzah dengan Ali. Sebab Hamzah dengan Ali masa perang Badar, dia dalam perang, sebelum perang ni, masa perang dulu-dulu, sebelum perang buat besar, mereka akan hantar satu lawan satu. Oh, yang ni kira sakan lah. Ni sebelum perang ramai-ramai ni, mereka akan hantar mai hak mana hak jaguh dua orang pok tu, mai jaguh dua orang pok ni lawan dulu. Oh, tuan-tuan, hak ni hak pi kepala ni siapa bang ni? Kalau kita tak apa, hang pi dulu. Apa-apa aku duduk belakang. Yang ni ramai. Yang nak pi dulu ni tak ramai. Tuan-tuan bisa tengok tak? Apa-apa perjuangan ke, demonstrasi ke apa ke, yang nak jadi tukang cakap, yang nak kena tangkap, yang orang nak tangkap gambar ni tak ramai. Dia tak siapa nak cakap. Hang cakap. Hang, aku pegang mikrofon. Hang cakap. Yang aku pegang belakang, aku apa-apa jadi. Ini ramai. Hak belakang ni ramai, hak depan tu tak ramai. Tuan-tuan, Hamzah dengan Ali tampil. Dan kita tahu Allah rezekikan Hamzah terkorban dalam Uhud. Sehingga Quran, satu ayat Quran turun kalau tentang kita ni kira hebatlah. Satu lagi ayat disebut tentang Hamzah ni, apabila Allah sebut tentang orang yang mati syahid ni, Allah kata wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu mereka mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka diberikan rezeki. Kata Ibnu Abbas, ayat ini Allah sedang bercakap tentang Hamzah. Jangan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Jangan kamu sangka orang yang mati itu mati, mereka itu hidup di sisi Allah. Mulia orang mati syahid ni. Ibnu Abbas kata siapa dia yang Allah maksudkan ayat tu? Tak ada orang lain melainkan Hamzah. Cuma saya nak kata Hamzah ni yang Allah angkat nama dia dalam Quran ni, yang Allah sebut tentang dia dalam Quran ni, tuan-tuan kena baca dia punya kesudahan macam mana. Kesudahan Hamzah macam mana? Mati dibunuh. Pasal itu dalam Islam, seseorang itu dibayar dengan syurga setelah dia susah. Tuan-tuan bacalah mana-mana kisah pun. Bilal, ahli syurga. Ni saya bagi kat tuan-tuan task, homework. Tuan-tuan balik, ambil semua 1 sampai nombor 10 yang diberi khabar gembira ahli syurga yang Nabi sebut tak mati lagi, Nabi sebut ahli syurga tu, yang Abu Bakar, Umar, Ali, Osman, Abu Ubaidah, apa tu, Zaid, apa semua tu, yang 10 ahli syurga tu. Tuan-tuan cuba baca cerita mereka. Kesemua mereka itu tak ada senang dalam hidup mereka. Kita kadang-kadang, saya nak tutup kesimpulan ni, kita dengar Abu Bakar dijanjikan syurga, kita dengar Umar dijanjikan syurga, kita dengar Talhah bin Ubaidillah, Zubair ibnul Awam, kita dengar ni semua ni dijanjikan syurga. Kita seronok tak mati lagi, Nabi saksikan ahlul jannah, mereka ahli syurga. Tapi tuan-tuan jangan lupa, untuk diberi gelaran, diberi penyaksian, nak dapat confirmation, nak dapat seat dalam syurga, tuan-tuan kena baca satu benda, apa yang mereka beri kepada Islam, apa yang mereka bayar kepada Islam, apa yang mereka korbankan. Ni duk kata Zubair masuk syurga, Abu Bakar masuk syurga. Betul mereka masuk syurga, tapi cuba tanya macam mana mereka boleh masuk syurga? Tak ada lah mereka lagu kita duk sila panggung, duk kira buah, duk sila panggung relax di rumah. Semua tu sampai ke sudah, sampai ke akhir hayat, sehingga mati dibunuh. Umar tuan-tuan, dia semayang subuh, tuan-tuan baca dia mati je lah. Yang tuan-tuan nak baca Umar syakala masuk syurga. Umar sampai setan pun kalau dengar nama dia lari, dengar nama lari dah. Tak jumpa orang lagi. Jalan tu kalau Umar lalu pun dia tak lalu dah. Tuan-tuan tahu dia mati macam mana? Dia mai semayang subuh. Kita pasal tu setengah orang dia tak mai subuh pasal dia takut. Dia mai semayang subuh. Masa tu mana ada masjid lagu kita terang cerah lagu ni kan? Masjid lampu tak ada. Sahabat kata dulu kami semayang subuh dengan Nabi, tak tahu siapa duduk kiri, tak tahu siapa duduk kanan. Kelam. Bukanlah tutup lampu, lampu tak ada. Setengah masjid dia tutup lampu. Dia kata sunnah kita semayang dalam kelam. Saya tak tahu. Ada orang kata dalam kelam khusyuk. Khusyuk ni
Tak tahulah kan. Tapi saya nak cerita, Umar dia main sembahyang. Yang bunuh dia Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, pendatang tanpa izin main kerja di Madinah, warga asing main. Tikam dia. Dia tak tahu tau, dia kena tikam. Darah terborai perut, usus perut dia, sampai depa kata kami angkat tu pegang perut dia tu, terkoyak. Dia semayang, dia terus semayang. Dia luka ni, dia darah orang tikam ni, dia terus semayang. Lepas tu dia macam tersengat. Dia tersengat. Dia tak boleh pergi dah, pasal darah dah keluar banyak dah, nak pening dah, nak pingsan dah. Tersengat. Tahu makmum kata apa? Barangkali Umar lupa ayat ni. Tak tahu apa jadi kat Umar. Barangkali Umar lupa ayat ni, betul barangkali apa jadi kat Umar. Lupa ayat ni sengat. Kemudian Umar kata, aku digigit anjing. Tengok-tengok dia ditikam. Tu dia Osman, ahli syurga. Macam mana dia mati? Dibunuh. Pemberontak masuk, katuk kepala dia. Ni bini dia kerat tangan, Nailah tu kerat tangan. Ketika orang katuk kepala dia, bersembur darah atas Quran. Demikianlah orang yang dijamin syurga ini menutup kisah hidup mereka. Compare dengan kita yang kata nak masuk syurga, sejauh mana pengorbanan kita. Itu fik dia, itu pengajaran dia. Tuan-tuan, mereka ni dah bayar dah syurga dengan nyawa mereka, dengan darah mereka. Tuan-tuan bayar apa? Saya bayar apa? Dia ni duduk ceramah tiap-tiap malam. Yang ni orang bayar, bukan saya bayar. Yang ni orang bayar, yang saya ceramah ni orang bayar, bukan pengorbanan ni. Dia sakau ustaz tiap-tiap malam ceramah, pengorbanan ustaz. Siang-siang malam ceramah, oh hebat, pergi rata ceramah. Itu bukan pengorbanan. Itu pendapatan. Sebab tu kadang-kadang kita tertanya-tanya, tuan-tuan. Kita tertanya-tanya di mana kita dengan mereka. Apa yang tuan-tuan korbankan? Ada orang kadang-kadang dia duduk main Jumaat, dia duduk bubuh RM1, 4 kali sebulan RM4. Tu pun dia kata besar dah, nak setara dengan Umar dah. Apa yang kita bagi? Kalau nak pergi kepada Hamzah mungkin tak sampai, tapi sekurang-kurangnya celah kaki Hamzah ada lah. Baliklah tuan-tuan, muhasabahlah daripada sirah ni. Kita bagi apa dah untuk kita dapat macam mereka dapat? Itu soalan yang patut kita tanya bila kita mengaji tentang ni. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.